Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Jumaat, kita akan belajar berkaitan tajuk istinja. Tajuk istinja bersama pada hari ini Ustaz Hafizuddin untuk kelas pendidikan Islam tahun 2 Dynamic. Pada hari ini murid-murid semua, kita akan belajar apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengenal pasti 4 perkara. Yang pertama, pengertian istinja. Yang kedua, hukum. Hukum istinja. Yang ketiga, alat istinja. Dan yang terakhir adalah ciri alat istinja. Okey, sekejap. Kita ambil brush sikit. Okey. Kita akan belajar hari ini, sekali lagi Ustaz ulang. Kita belajar pengertian istinja, hukum istinja, alat istinja dan juga ciri alat istinja. Okey, kita terus ke berikutnya. Apa maksud istinja? Okey. Apa maksud istinja? Ayuh kita dengar sama-sama. Apa maksud istinja? Kita baca sama-sama ya. Kalau kamu tak tahu, baca yang, kalau tak boleh baca Jawi, baca di yang bahagian Rumi. Ini. Istinja ialah perbuatan membersihkan kubul dan dubur selepas membuang air kecil atau besar dengan menggunakan alat-alat tertentu. Okey, perbuatan. Istinja ni adalah satu perbuatan adalah kita buat. Apa yang kita buat? Apa yang kamu buat? Apa yang kita buat? Okay, kita membersihkan kubul dan dubur. Apa itu kubul? Kubul ni adalah kemaluan kamu yang di bahagian hadapan. Kalau lelaki, kemaluan hadapan dia macam lain. Kalau yang perempuan, kemaluan hadapan dia macam lain. Okey, yang kemaluan di hadapan kita sebut kubul. Dan dubur. Dubur adalah kemaluan kamu di belakang. Okey. Okey, kubul dan dubur. Kita bersihkan kubul yang di depan, dubur yang di belakang selepas membuang air kecil. Air kecil di depan kita kencing. Atau besar. Kalau besar ni di belakang kita berak. Okey, dengan menggunakan alat-alat tertentu. Itu maksud istinja. Lepas ni kalau ada orang tanya kamu, contoh orang tanya sama Abdul Rahman, kan, apa maksud istinja? Abdul Rahman pun jawab, istinja ni adalah perbuatan kita bersihkan kubul dan dubur ketika kita membuang air kecil dan air besar dengan menggunakan alat-alat yang tertentu. Macam tu cara jawab. Okey, seterusnya. Apa hukum istinja? Ini yang paling penting sekali ni. Ustaz, mau kamu ni kalau orang tanya ni kamu mesti boleh jawab. Ini penting ni. Apa hukum istinja? Hukum istinja adalah wajib. Wajib ni adalah kalau kita buat dapat pahala, maksud wajib. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal berdosa. Okey, contoh. Okey. Berak. Kamu pergi jamban di tandas, kamu berak. Lepas tu kamu berak, kamu tak cuci. Kamu tak cuci berak kamu. Kamu tak cuci. Apa hukumnya? Kamu berdosa. Sebab apa? Sebab kamu mencuci najis kamu itu adalah wajib. Wajib kalau kamu buat dapat pahala. Kalau kamu tinggal, kamu tak basuh berak kamu tu, so kamu dapat dosa. Sebab hukum dia wajib. Kalau kamu basuh, dapatlah kamu pahala. Itu saja cara dia kita nak faham. Okey. Seterusnya, apa alat-alat istinja? Apa alat-alat istinja? Alat istinja. Kita nak istinja, kita guna alat apa? Ada kita guna air kan. Selalunya kita guna air. Tapi tahukah murid-murid semua, ada benda lain selain daripada air yang kita boleh guna. Contohnya kita berak, tiba-tiba air tiada. Ada lagi alat-alat lain yang kita boleh guna jikalau air tiada. Okey, jom kita tengok. Alat-alat tu alat apa? Okey. Ustaz senaraikan di sini. Alat-alatnya ada dua. Ada dua. Ustaz ambil warna pink lah. Warna pink. Yang pertama, kita tengok. Air mutlak. Air mutlak adalah air
yang bersih. Air yang bersih. Jenis air bersih. Air mutlak. Waktu kita tahun 1 dulu ada ustaz ajar sudah. 7 jenis air mutlak ustaz ajar. Nanti kita tengok semula. Dan yang kedua, kalau air tiada, kamu boleh guna benda-benda yang kesat. Okey, kejap lagi kita tengok apa itu benda-benda yang kesat. Okey, kita pergi dulu di bahagian air mutlak. Air mutlak Air mutlak ni, air mutlak. Air mutlak. Air mutlak ada 7. Masa tahun lepas ustaz sudah ajar tu, air mutlak ada berapa? Ada 7. Ustaz dah ajar dalam kelas. Yang pertama air sungai. Air sungai kamu boleh guna untuk basuh kencing dengan berak kamu. Air perigi pun boleh. Air hujan pun kamu boleh guna. Bersih tu, air yang bersih, air mutlak. Air laut pun kamu boleh guna. Air salji, kalau di negara yang ada salji boleh guna juga air salji. Air embun, embun contohnya di dahan-dahan di apa tu orang panggil, daun-daun pokok akan selalunya di waktu pagi, di waktu malam akan ada air embun, dia akan ada di atas daun-daun tu. Tu kamu bangun pagi, kamu pergi di pokok, kamu tengok di daun tu. Daun tu sebenarnya dia akan berair. Air itulah air embun. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah air mata air. Air mata air ni selalunya dia keluar di celah-celah bukit macam tu. Okey. Seterusnya kita sambung ke bahagian benda yang kesat. Benda kesat. Benda kesat. Apa itu benda kesat yang kita boleh guna untuk kita cuci kita punya khubul dan dubur? Kalau air mutlak tiada. Kalau air mutlak tiada, kita akan guna benda yang kesat. Tetapi kalau air ada, kita guna air. Macam gitu. Faham? Okay. Jenis benda kesat. Jenis benda kesat ni ada banyak. Okey, yang kita boleh guna untuk kita cuci kalau tiada air. Kita pertama sekali kita boleh guna kain. Kain. Kedua, kita boleh guna batu. Ketiga, boleh guna daun kering. Pastikan daun kering, jangan daun basah, daun kering. Keempat, kita boleh guna kertas, tisu dan kulit kayu. Ni antara benda-benda yang kesat yang kamu boleh guna untuk cuci kamu punya kencing dan berak kamu. Kalau tiada kalau tiada air, guna je air. Jangan kamu susah-susah pula. Okey. Dalam alat-alat istinja, alat-alat ni, alat-alat yang kesat tadi ni, dia ada ciri-ciri dia. Dia ada karakteristik dia. Baru kamu boleh guna untuk kamu cuci berak dan kencing kamu. Okey. Pertama sekali, alat yang kamu mau guna tu mesti alat tu kesat. Kesat ni macam mana ustaz mau terang? Kesat ni dia macam, dia keras tau. Dia macam keras, macam batu. Macam batu ni. Dia boleh guna untuk untuk cuci kamu punya air kencing dan berak. Mesti alat yang kamu mau guna tu bersih. Contoh kalau kamu guna kain kan, kamu mau cuci, mesti kain tu bersih. Tak boleh guna yang kotor. Okey. Dan kamu juga tidak boleh gunakan benda-benda yang dimuliakan. Contoh kamu mau cuci punggung kamu kan. Kamu berak, air tiada. Tiba-tiba kamu cuci guna ayam goreng. Tak boleh, sebab itu makanan kita tak boleh buat sebagai tempat cuci punggung. Cuci yang kubul di depan tak boleh. Kalau makanan tu yang kita muliakan, yang kita makan untuk kumpul tenaga, yang tu kita tak boleh guna. Dan yang keempat, pastikan alat yang kita guna tu boleh menghilangkan najis. Kalau alat kita yang guna tu lagi menambahkan najis, tak boleh guna. Dia mesti menghilangkan, pasti dia menghilangkan najis. Okey, faham? Okay, seterusnya. Syarat beristinja selain air. Syarat beristinja selain air. Okey. Najis tidak beralih dari tempat asal. Najis masih belum kering. Tu kalau kita nak istinja selain air, nak guna benda-benda kesat, syarat yang pertama, najis tu dia mestilah tidak berubah ke tempat dari tempat asal.
dia mesti di situ saja. Yang kedua, najis tu masih belum kering, mesti najis yang fresh. Yang kamu terus berak, terus kamu cuci. Tak boleh kamu tunggu sampai kering baru tu tak boleh. Tak bersih tu nanti. Okey. Faham? Okey. Okey, untuk latihan, kalau kamu faham, untuk latihan, pertama sekali untuk latihan pertama sekali kamu salin sabar. Okey. Untuk latihan kamu salin dalam buku, kamu salin ini. Apa maksud istinja? Dan ini dia punya jawapan dia. Istinja ialah ni, salin ni. Kamu salin dalam jawi. Ustaz nak kamu salin dalam jawi. Rumi kamu boleh baca untuk faham, tapi untuk salin Ustaz tak bagi. Kamu mesti berlatih untuk tulisan jawi. Walaupun kamu tak pandai, tapi kalau kamu lama-lama menulis, kamu akan cekap tu. Ini. Okey. Yang ni salin maksud istinja. Seterusnya hukum istinja. Hukum istinja ni pun kamu salin. Ini. Apakah hukum istinja salin? Tulis wajib ni wajib. Okey, salin. Bagus. Seterusnya, apa alat-alat istinja? Okey. Salinlah semua. Alat istinja. Kamu ambil yang ini saja. Kamu salin yang ini saja. Apa alat-alat istinja? Air mutlak dengan benda kesat. Okey. Yang jenis air mutlak ini, yang ini. Kamu tak perlu dah salin. Sebab kamu dah pernah belajar waktu darjah 1. Ada tu di buku latihan kamu. Kamu sudah buat tu. Tak perlu kamu salin banyak kali. Okey. Yang ni kamu salin. Jenis benda kesat. Yang ni. Jenis benda kesat ni kamu salin. Ni. Ini kamu sah. Itu saja. Okey, faham? Okey, bagus. Okey, jumpa minggu depan waktu buka sekolah ya. Assalamualaikum.